Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelum saya mulakan ni, saya nak maklumkan saudara kita yang duduk di masjid ni, yang menganut Islam, saya rasa dah lebih 20 tahun, dan dia duduk di masjid ni pun rasa hampir 20 tahun ataupun sekitar itu, meninggal. Saudara Hafiz. Dan Hafiz ni, siapa yang duduk sini dia akan tengok, orang kata Cina mu'allaf, orang kita akan sebut yang selalu pakai serban itu. Dan dia rajin pergi hadir kelas-kelas. Kebelakangan ni dia tak masuk sebab dia tak berapa sihat. Dia rasa takut kotor masjid. Dia adalah satu orang yang lama meninggalkan dunia perniagaan dia, datang menganut Islam dan duduk di Masjid Alwi ni dan memakmurkan masjid ni, hadir solat. Dia tak ada kerja apa, semayang, pergi mengaji, datang ke sini. Ya. Saya akan juga ingat dia sebab dia selalu cuci Masjid Alwi tu, tandas. Sejumpa dia, percuma dia cuci. Dan dia ni kalau kita, saya terhibur kalau setiap kali saya bagi sumbangan pada dia, saya akan kata pada dia, Hafiz, doa pada saya. Dia akan kata, sendiri boleh apa? Sendiri boleh doa. Setiap kali saya bagi, saya akan sebut, saya tahu dia akan jawab benda yang sama. Direct contact ada, sendiri boleh call. Dia kata saya. Tapi saya rasa dia adalah antara orang yang kalau saya bagi kepada dia satu sumbangan, Allah akan rezekikan saya balas dengan pantas. Mudah-mudahan Allah berikan kedudukan yang baik berada di sisinya. Tafsir kita pada hari ini ialah tafsir dari ayat 2 sehingga 4 Suratul Anfal. Suratul Anfal adalah surah Madaniyah. Madaniyah bermaksud surah yang turun selepas daripada hijrah. Perkataan Madaniyah itu merujuk kepada, iaitu Madani, iaitu Madinah. Asal orang duk guna Madani ni Madinah, yakni surah Madaniyah, yakni surah yang bersifat Madinah. Bukan semestinya ia turun di Madinah itu sendiri, tetapi peringkatnya itu peringkat Madinah, yakni peringkat setelah Nabi SAW berada di Madinah. Ketika Nabi berada di Mekah, surah-surah yang turun ketika itu peringkatnya ialah Makkiyah, peringkat Mekah, kemekahan. Jadi dua peringkat ini kerana ada tabiatnya, ada sifatnya. Bagi karakter ayat yang turun kadangkala, yakni kadangkala dia ada karakter yang berbeza ataupun approach yang berbeza, pendekatan yang berbeza antara peringkat Makkiyah dan peringkat Madaniyah. Sebab itu para ulama tafsir mengambil kira soal Makkah ataupun Madani ini, Makki ataupun Madani. Surah Al-Anfal memperkatakan pada muqaddimah surah ayat 1 itu tentang yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya engkau tentang harta rampasan perang. Ia memperkatakan tentang peristiwa peperangan Badar dan harta rampasan perang di mana kedudukannya. Dan saya bukan nak nafsirkan ayat itu, tugasan saya hari ini ialah untuk menafsirkan ayat yang kedua, ketiga dan keempat jika saya sempat untuk menghabiskan 3 ayat ini dalam slot yang kita ada ini. Ayat yang kedua Allah menyebut, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, hanya saja orang mukminun. Perkataan innama dia panggil al-hasar, dia terhad. Innamal mu'minun, hanya saja orang mukminun, alladzina idza dzukirallahu, iaitu orang-orang yang apabila dzukirallah, disebut nama Allah, disebut Allah. When Allah is mentioned, apabila Allah itu disebut, wajilat qulubuhum, wajilat qulubuhum, wajilat jantung-jantung mereka. Perkataan wajilat bermaksud, kalau nak diterjemahkan Melayu ni, tak gerun, gementar, ada kejutan dalam pada jantung-jantung mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayat, apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, yakni kepada orang-orang mukminun itu ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah mereka itu iman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Hadirin pendengar, hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, Allah mensifatkan orang mukminun, yakni orang yang beriman, termasuk kita. Tapi oleh kerana sifat yang kita dengar dalam ayat ni terlalu tinggi untuk dicapai, maka menyebabkan sebahagian para ulama tafsir menyatakan maksudnya orang-orang yang sempurna keimanannya. Kalau kita tidak mencapai sifat ini, berarti kita tidak sempurna iman kita. Apa sifat ini? Allah kata innamal mu'minun, hanya saja. Maksudnya the real mu'minun, orang mukminun yang sebenar begini. Alladzina idza dzukirallahu, orang-orang yang apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Perkataan wajilat qulubuhum, gemetar hati ini satu perbincangan besar di kalangan ulama. Macam mana orang apabila orang sebut nama Allah, dia takut, dia mari gerun. Sebab dalam ayat yang lain Allah kata, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, tidakkah dengan mengingati Allah menenangkan qulub, jantung hati. Artinya mengingat Allah dalam Quran ada dua keadaan. Satu keadaan bila sebut nama Allah timbul satu rasa gerun, gementar. Satu keadaan apabila disebut nama Allah timbul rasa ketenangan yang dahsyat. Di mana keadaan ini? Al-Imam Al-Qushairi yang banyak membahaskan tentang makna-makna di sisi ahli-ahli kerohanian ataupun tasawuf, dia menyatakan ia adalah imbangan antara dua keadaan, iaitu kashfu jalal wa lutful jamal. Kashfu jalal maksudnya Allah itu apabila kita ingat dalam keadaan tersingkap keagungannya, dalam keadaan rasa kebersalahan kita, kekurangan kita pada haknya, gementar perasaan kita. Tapi kadang-kala apabila disebut namanya,
tak kala tersingkap pada kita keindahan dan kelunakannya terhadap hamba, rasa tenang perasaan kita. Demikian jiwa hamba yang Allah gambarkan di dalam kitabnya. Ada kala apabila dia merasakan keadaan tertentu, nama itu disebut kepadanya, dia rasa gemetar, kekurangan, kesalahannya, dan apa yang dilihat daripada kebesaran dan keagungannya. Kadang-kadang nama itu disebut ketika dia sedang menikmati keampunannya, mengingati keindahannya, mengingati bagaimana lunaknya Tuhan itu dengan hamba-hambanya. Tatma'innu quluba, tenang jantung hatinya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang gemetar hati. Perkataan wajilat disebut dalam ayat yang lain. Allah kata, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mana memberikan apa yang Allah bagi pada mereka, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan jantung hati mereka gemetar. Innahum ila rabbihim raji'un, bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, mereka itulah orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan dan mereka mendahuluinya. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya, dia tanya, bila ditanya dia, siapa dia ni bagi infak pada jalan Allah, keluarkan, beramal dengan amalan agama, yu'tuna ma atau walladzina yu'tuna ma atau, yang membelanjakan apa yang Allah beri, tapi wa qulubuhum wajilah, tapi masih lagi duk takut, dalam ketakutan. Kata, bila ditanya Aisyah tanya Nabi, bila Aisyah soalan ini datang pada dia tanya Nabi SAW, ahum yashrabuna, ahumul ladzi yashrabuna al-khamr wa yasriqun, adakah mereka itu orang yang derma-derma, buat baik, minum arak pun minum arak, mencuri pun mencuri? Nabi kata, la ya bintas Siddiq, tidak wahai anak as-Siddiq, pada Aisyah radhiyallahu. Tapi Nabi SAW kata, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah orang yang puasa, salat, bersedekah, tapi duk rasa bimbang, takut tak diterima daripada mereka. Sedekah, solat, takut solat aku ni Allah terima ke tak. Bukan kerana dia buat salah, tapi kerana begitu perasaan waraknya dia. Jadi bila dia solat fardu, rasa macam tak berapa cukup. Nabi sambung ayat, ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu berlumba-lumba pada nak buat baik. Sedekah dah, ya tasaddaqun, maksud sedekah ada yang wajib, ada yang sunat. Dah bagi dah zakat, bagi lagi yang sunat. Puasa dah yang fardu, puasa lagi yang sunat. Dah buat dah solat, bimbang, ya Allah, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ibadatku, ya Allah terimalah ibadat aku. Wajilah wa qulubuhum wajilah. Allah kata dalam ayat ni, orang mukminun demikian. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibaca pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah bagi mereka itu iman mereka. Orang baca Quran,
kita duduk bulan puasa. Selain pada bulan puasa juga kita membaca Al-Quran. Bila kita lalu ayat Al-Quran, setiap kali kita lalu, ia memberikan makna, keyakinan yang mendalam dan bertambah dalam tentang benarnya Quran ini, benarnya Nabi itu, dan benarnya Tuhan yang kita mengabdikan diri kepadanya. Zadathum imana, bertambah untuk mereka iman. Ayat ini dan ayat yang seumpamanya memberikan bukti bahwasanya iman yazid wa yanqus di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Iman bertambah dan berkurang. Kalau tak, iman kita sama dengan Abu Bakar Siddiq. Iman kita sama dengan iman Nabi, tak sama. Iman increase and decrease. Iman naik dan turun. Sebab itu apabila kita melakukan yang saleh, iman naik. Walaupun sama orang semayang di dalam saf masjid, duduk dalam saf yang sama, iman tidak sama di sisi Tuhan. Walaupun sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iman tak sama. Maka sebab itu kita disuruh sentiasa untuk meningkatkan iman. Maka kita tahulah pada hari kita salat banyak, zikir banyak, macam mana perasaan iman kita? Dan kemudian ia berkurangan. Kalau iman kita itu boleh naik dan naik, bayangkan macam mana iman Nabi, macam mana iman Abu Bakar Siddiq, bagaimana iman Umar, bagaimana iman Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan bagaimana iman orang-orang saleh. Walaupun 4 rakaat mereka, 2 rakaat subuh sama dengan kita, tapi iman mereka tak sama dengan kita. Sebab itu mereka itu kadang-kadang sebut ya Rabb, wahai Tuhan, mustajab sebutan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal, yakni mereka bersandar. Ada 2. Tuan-tuan, saya selalu sebut dalam banyak untuk diri saya dan tuan-tuan, nak sebut tawakal ni semua senang. Tawakal Syekh, sila. Tapi nak menjadikan betul-betul dalam diri kita memang menyerahkan urusan kita kepada Allah, tidak semudah yang kita sebut. Allah bagi tahu, Allah tolong orang yang bertawakal. Kita kata aku tawakal dah, Allah tak tolong. Kita tak cukup tawakal. Kita mungkin serah juga, half-half antara keupayaan diri kita dan menyandarkan seluruhnya pada Allah. Kita ada masalah, kita ingat siapa? Kita ingat Allah dulu kah? Sebab kemudian? Ke sebab dulu baru Allah? Sebab orang ada masalah. Orang kalau betul tawakal kepada Allah, apa saja masalah mai pada dia, perkara yang pertama dia ingat, aku nak doa ke Allah, aku nak minta ke Allah. Yang berikutnya dia meminta, mencari jalan bagaimana Allah takdirkan dalam sistem alam ini untuk mencapai tujuan. Tapi kalau apa-apa berlaku, tak apa, aku ada kabel, tak apa, aku ada kawan boleh tolong bab ni. Tak boleh kemudian baru kita kata ya Allah tolong aku. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Kita baca ayat tu, ada yang gantung di dinding pun, tetapi untuk mencapai hakikat tawakal sehingga cukup Allah bagi kita, tidak semua orang boleh mencapainya, termasuk saya yang bercakap ni belum tentu dapat mencapai. Sehinggalah bulat diri kita, kesemuanya kita sandar daripada Allah, sehingga tidak ada amalan
yang kita buat melainkan kita sandar pada Allah, ketika itu kita benar-benar orang mukminun. Allah bagi ciri-ciri ini dahulu yang membabitkan soal spiritual iman, barulah kemudian datang ayat alladzina yuqimunas salah. Sambung ciri tadi. Tadi ciri dia sebut Allah, gementar hati, baca Quran, baca ayat Allah, bertambah iman, kemudian bertawakal kepada Allah. Baru datang ciri yang keempat, Allah menyatakan alladzina yuqimunas salah, iaitu orang-orang yang menunaikan salat. Bayangkan dalam keadaan perasaan sebut nama Allah, gementar hati, baca ayat Allah, bertambah iman. Orang ni bertawakal pada Allah, semuanya untuk Allah, kemudian dia salat. Macam mana kualiti salat dia? Sebab tu kita salat tak sama antara yang salat. Cuma kita tanya diri kita, yang muda, yang tua, solat kita hari ini dengan 10 tahun dulu sama? Adakah telah berlaku pembaikan dalam solat kita? Ataupun macam tu solat kita? Adakah kita telah merasai halawatus salat, manisnya salat? Ataupun kita tak rasa pun? Kita tak rasa pun. Macam itulah, macam mana kita solat masa mula solat, macam itulah sehingga kita pun bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, habis solat kita. Tak kita rasa apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Sekurang-kurangnya 17 kali kita minta sehari itu, kita tak rasa kita betul-betul minta Allah bagi kita jalan yang lurus. Ketika kita kata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam kepadamu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkatannya, kita pun tak perasan kita tadi semayang 2 kali bagi salam kat Nabi. Tak perasan kita. Lepas tu bila orang nak pergi Mekah, kita pun kata tolong kirim salam kat Nabi ya. Kita bagi salam dan kita tak rasa pun dah ingat habis dah kita baca tasyahud. Itu yang sebab yang tak perasan tu, yang kadang-kadang nak pergi bagi salam kat pokok, kat kubur, kat apa ni. Bagi salam kat kubur tu betul lah kalau sekiranya ikut sunnah. Tapi kalau bagi salam nak pergi minta tolong kubur tu yang tak betul. Kita tak perasan, kita assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kami dan kepada semua hamba Allah yang salih. Para nabi, para siddiqin, maksudnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi segala nabi, semua orang salih, semua para wali, kita memberi salam kepada mereka. Nabi kata aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbihi wa huwa sajid, paling dekat hamba dengan Tuhan dia sujud, kita pun tak doa pun. Fa aksiru doa, banyakkanlah doa, kita pun tak doa. Salat kita tak ada, dia datang dan pergi dan kita pun tidak baiki. Ingat sagi semayang nak perelok balik, tak ada. Kita kita semayang tak. Kita nak elak kot Tuhan hukum kita tak semayang. Kita semayang dalam keadaan aku terpaksa lah, kalau tak semayang takut masuk neraka pula. Kita bukan sembahyang dalam keadaan menikmati rasa cinta kita kepada Tuhan. Sebab itu dia muqaddimah kepada, sebelum dia sebut salat, dia sebut soal-soal spiritual itu. Sehingga salat itu ialah salat yang ada kemanisannya. Salat itulah yang alladzina yuqimuna shalah, mereka yang mendirikan salat, rentetan daripada sifat yang awal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka belanjakan. Pagi belum ada lagi orang yang murah memberi, kemudian kita lihat satu hari dia dalam keadaan kesusahan, melainkan dia bukan beri kerana Allah. Sesiapa sahaja yang memberi, membelanjakan harta kerana Allah,
kita akan dapati kalau ikhlas diri dia, tak payah cari orang lain, cuba diri kita sendiri, bukan cubalah, amalkan pada diri kita sendiri, memberi kepada Allah, kerana Allah, sehingga terasa banyak yang kita berikan itu, dan kita akan tengok bagaimana Allah memberikan nikmat hidup dan kurniaannya pada kita, dan rezeki yang kita sangka dan yang tidak kita sangka. Ulaikal mu'minuna haqqan, Allah kata mereka itulah orang mu'minuna haqqan, yang ada ciri tadi, salat, membelanja, dengan 3 ciri yang sebelum itu. Ulaika mu'minuna haqqan, mereka itulah orang mukmin yang sebenar. Kita tak rasa ni, kita bukan haqqan, kita bukan mukmin sebenar, mukmin juga tapi belum sebenar. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka itu darjat di sisi Tuhan mereka. Tuan-tuan, diri saya dan tuan-tuan sekalian, ramai orang cari darjat, kedudukan. Member kita dapat pangkat Datuk Sri, kita pun tahniah. Dapat gelaran, kita dapat satu kedudukan jawatan, kita tahniah. Tak apalah kehidupan di dunia. Darjat tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, boleh jadi orang salah nilai, macam-macam. Tapi boleh jadi kita layak tapi kita tak dapat. Kita buat kerja lagi banyak, kita tak dekat dengan orang besar, kita tak dapat. Tapi darjat yang tak pernah silap bila diberi ialah darjat di sisi Tuhan, yang mana kita kadang-kala tidak berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Sesiapa yang ada darjatnya di sisi Tuhan dan dia mengetahui darjatnya itu, bukan dia mengetahui dengan bongkak pada orang, dia akan merasai, sehingga dia akan melihat bagaimana Allah menguruskan urusan kehidupannya, sehingga dia terasa bahawasanya sentiasa dia dalam perhubungan dengan Tuhannya. Wa maghfiratun, darjat ni darjat di dunia, darjat juga di akhirat, di syurga. Wa maghfiratun, dan keampunan. Tuan-tuan, buat apa pun, belanja harta, sembahyang, apa semua kita buat ni, kita kadang-kadang fikir nak dapat itu, nak dapat ni, tapi Quran jelaskan pada kita, one of the most important thing in your life is to get forgiveness from your God, untuk mendapat keampunan daripada Tuhan, kemaafan daripada Tuhan. Wa maghfiratun, bila Tuhan ampun, manusia yang berjalan dengan beban dosa, diri dia tahu, mungkin orang tengok dia okey, dia tahu. Dengan manusia yang sentiasa, ya Rabb ampun aku, astaghfirullah ampun aku, solat minta ampun. Kadang-kadang kita ni antara dua sujud, kita Rabbi ghafirli warhamni, kita tak rasa pun kita mohon minta ampun, kerana kita tak minta, kerana kita sebut tanpa meminta. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan keampunan dan rezeki yang mulia di sisi Tuhan. Rezeki di dunia ni Allah bagi juga, alhamdulillah, tapi tidak ada rezeki yang lebih mulia daripada rezeki di akhirat. Kadang-kadang manusia naik kereta, saya pun pernah buat juga, pergi jauh 2 jam nak pergi makan nasi kandang ke. Berapa boleh makan? Boleh makan 3 pinggan, 1 pinggan nak tambah, jalan pada 2 jam pergi belanja. Dunia. Sekali lagi orang esok orang ajak lah, tak mahu dah, kemarin pergi dah, sedap kan? Dunia. Kita tak ada. Dan kemudian bila dah tua, rasa pun jadi lain. Bila umur sakit jadi lain. Rezeki dunia ni terang mana. Minat kereta cantik rumah hari awal, selepas sebulan, setahun, 2 tahun, harta isteri atau apa, hilang. Manusia takkan terhenti keinginannya pada syurga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok,
telinga tidak pernah mendengar dan tidak pernah terlintas dalam jantung hati manusia keindahannya. Tuhan yang buat alam ni yang kita kata cantik dah ni, Allah kata nothing, tak ada apa-apa. Tengok syurga. Tengok syurga. Kadang-kadang orang tu dia design, dia kata yang ni tak apa elok, aku buat satu lagi elok, kita tengok, oh cantik, tapi hak tadi pun okey tak? Tapi Allah is the absolute creator, pencipta yang sebenar, al-khaliq. Bila dia kata dunia tak ada apa-apa, hampa tengok syurga, bayangkan keindahannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim, keampunan dan rezeki yang mulia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.